Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 2 Mei bersama saya Zaim Zamani. India semakin kritikal. Situasi COVID-19 di negara itu bertambah buruk apabila memecah rekod dunia buat pertama kali dengan 400,000 kes baru sehari. 6 hari berturut-turut juga, lebih 3,000 mangsa tewas. Berikut kami paparkan antara situasi menyayat hati di sana. Teriakan serta tangisan ada di mana-mana. Keadaan ini tidak ubah seperti di medan perang. Namun bezanya kali ini, mereka berdepan dengan musuh halus yang lebih ganas. Kesedihan wanita ini tidak dapat digambarkan apabila penantiannya sejak 4 pagi untuk mengisi bekalan oksigen berakhir sia-sia apabila ibunya meninggal dunia kerana tidak mampu bertahan. Di sebuah hospital, wanita ini cuba mengejutkan adiknya yang tidak sedar ketika menanti untuk rawatan. Namun 2 minit kemudian, bapa kepada 2 anak ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Seorang lelaki terpaksa membawa mayat isterinya menggunakan motosikal kerana tiada ambulans. Wanita berusia 50 tahun ini maut gara-gara kekurangan oksigen selepas dijangkiti COVID-19. Di Ghaziabad, India, pesakit COVID-19 menanti dengan penuh harapan bagi mendapatkan bekalan oksigen secara percuma. Kerana kesempitan hidup, mereka sanggup bertahan menanti giliran untuk terus bernafas. Baik, itu hanya sebahagian kecil yang dapat kami paparkan. Lebih sadis, nasib sama juga turut menimpa saudara seagama kita di sana yang merupakan kaum minoriti di India. Jika pusat pembakaran mayat tidak dapat menampung jumlah kematian yang mendadak, begitu juga tanah perkuburan Islam di sana. Sepanjang 3 bulan, India bertarung dengan kes COVID-19 yang tinggi. Penggali kubur bekerja 24 jam kerana mereka tidak putus-putus menerima jenazah untuk disemadikan. Ditambah panas terik serta kudrat yang lebih dari kebiasaan, Ramadan kali ini amat mencabar. Kerja saya betul-betul berat. Saya dahaga, tapi saya perlu gali kubur, timbus jenazah dan angkat jenazah. Dengan semua kerja ni, macam mana saya nak puasa? Sejak awal kemunculan COVID-19 tahun lalu, dia mengenakan pakaian pelindungan diri PPE lengkap bersarung tangan bagi menjalankan tugasnya. Namun kini, dia tidak sanggup lagi dalam masa sama bertawakal agar tidak dijangkiti. Dengan jumlah kematian yang mencecah 3,000 setiap hari, dia tidak pasti sampai bila ruangan di tanah perkuburan ini mampu bertahan. Sementara itu, tanah perkuburan terbesar di New Delhi semakin hari semakin padat. Menurut penggali kubur di sini, Muhammad Syamim, ada juga ahli keluarga yang menempah tanah kubur lebih awal bagi pesakit COVID-19 yang sedang nazak. Lebih 2 dekad berkhidmat sebagai penggali kubur, dia tidak pernah melalui situasi seumpama ini. Tahun lepas, jenazah yang tiba memang meningkat. Tapi, ambil masa sebulan juga untuk terima jumlah jenazah yang banyak sekali lagi. Tapi kali ini, dalam 3 hari je, jenazah yang tiba memang betul-betul mendadak. Ahli keluarga pula terpaksa menunggu giliran berjam-jam lamanya. Dan bayangkanlah berapa lagi kematian yang menanti untuk hari esok dan seterusnya. Bertemu kembali. Gelombang kedua di India disifatkan berganda-ganda lebih ganas. Negara itu sebelum ini dikritik kerana gagal mengurus krisis walaupun telah diberi amaran awal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga tidak menolak kemungkinan peningkatan mendadak itu disebabkan kemunculan varian baharu B1617. Festival Kumbh Mela yang bermula 1 April hingga 27 April lepas menjadi perdebatan hangat pakar kesihatan di mana mereka menjangkakan lebih ramai rakyat India dijangkiti COVID-19. Ribuan penduduk negara itu
mandi beramai-ramai di Sungai Ganges yang menjadi salah satu ritual mereka ketika kes harian mencecah lebih 100,000 sehari. Malah Perdana Menterinya, Narendra Modi, enggan membatalkan acara berkenaan. Dianggarkan 9.1 juta rakyat India berkunjung ke lokasi berkenaan di hari 2. Seakan menepati ramalan, ribuan pengunjung positif COVID-19 sehingga mencetuskan gelombang kedua ini. Serentak dengan festival berkenaan, pilihan raya negeri di Barat Bengal dan Assam tetap diteruskan dengan jutaan rakyat turun mengundi. Malah ketika situasi genting ini, fasa terakhir undian di Barat Bengal dijalankan seperti biasa dan amat berisiko. Keadaan diburukkan lagi dengan kemunculan varian baharu B1617 yang lebih ganas dan telah ditemui di 17 negara, antaranya Perancis, Amerika, United Kingdom dan terbaru Jordan. Varian itu pertama kali dikesan pada Oktober 2020 di India dan disenaraikan sebagai varian tumpuan kerana mempunyai ciri mutasi berbeza. Ini bermakna varian itu lebih bahaya dari versi asal, lebih mudah berjangkit, membawa maut dan boleh menjangkiti individu yang telah divaksin. Sebagai langkah berjaga-jaga, beberapa negara menyekat sementara kemasukan pengembara dan pelajar dari negara itu, termasuklah Malaysia. Tidak dapat digambarkan hari-hari mendatang yang bakal dilalui India. Sampai bila fasiliti kesihatannya mampu bertahan dan berapa ramai lagi akan tewas dengan virus ini. Semoga apa yang terjadi di India ini memberi pengajaran bahawa kita masih belum menang. Sekian Global Hijrah, saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.